Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Usama Faid bin Ahmad Kamil. Nombor metrik AA22082. Baiklah, saya merupakan salah satu ahli kumpulan satu yang akan membentangkan topik satu, iaitu pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Sinopsis bagi topik ini adalah memahami etika dalam pembentukan berasas susun masa dan juga menghayati etika dan peradaban di dalam acuan Malaysia. Objektif ialah membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban. Hasil pembelajaran ialah menjelaskan kerangka pemikiran penghayatan etika dan peradaban dan juga menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Pengenalan etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat supaya ia membawa kepada kepribadian yang tinggi, saling menghormati, hidup harmoni dan juga membina negara, bangsa dan lain-lain. Adab. Apakah yang dimaksudkan adab dari segi bahasa? Ia merupakan budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan tinggi budi bahasa. Beradab bermaksud juga sebagai baik budi bahasanya, sopan. Orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapanya. Contoh bagi orang yang beradab ialah ia akan meningkatkan kehidupan dalam peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Ia juga akan meningkatkan kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa, seperti yang tertera di dalam slide tersebut. Seterusnya ialah adat resam. Apakah yang dimaksudkan dengan adat resam? Adat resam dari segi bahasa ialah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Ia membawa maksud kepada adat, tertib, tata cara dan sistem peraturan sebagai sesuatu kebiasaan dalam setiap kelompok etnik dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Contoh bagi adat resam ialah majlis perkahwinan, merisik, bertunang dan lain-lain. Adat istiadat. Adat istiadat adalah sesuatu yang amat penting dan mesti diikuti dengan tertib, tegas dan betul. Ia banyak digunakan dalam upacara rasmi dan majlis-majlis rasmi yang memerlukan pelbagai protokol yang ketat dan mesti dipantau dalam majlis tersebut. Antara contoh-contoh adat istiadat adalah adat majlis rasmi diraja, adat perkahwinan, adat makan dan jamuan dan juga adat kematian dan lain-lain lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ni Ahmad Idris bin Yasni. Nombor ID AA22085. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi etika, etos dan etiket. Apa itu etika? Etika dari sudut bahasa. Ilmu bukan prinsip akhlak atau moral. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, persatuan, pekerjaan dan lain-lain. Contohnya, etika perubatan, nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi oleh para doktor dalam pengamalan dan perubatan masing-masing. Beretika mempunyai atau berpegang kepada etika, berakhlak, bermoral dan amalan yang tidak beretika itu perlu dihentikan segera. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat. Manakala dari sudut pengertian sosiologi, etika didefinisikan sebagai satu standard menyeluruh mengenai perkara yang benar atau salah, di mana ia membimbing manusia apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks perkara yang benar, tanggungjawab dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat atau sifat baik yang dapat diteladan. Yang seterusnya, apa itu etos? Etos dari sudut bahasa, sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain. Contohnya, pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan etos masyarakat dan negara kita. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat. Selain itu, etos dari sudut sosiologi pula adalah usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Dan yang terakhir, apa itu etiket?
Etiket yang pertama bermaksud kertas yang bertulis dengan nama, alamat dan lain-lain. Manakala yang kedua, ia bermaksud adat dan peraturan, bukan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Contohnya, wanita bangsa kita belum mahir tentang etiket yang lazim di dalam rumah-rumah orang besar berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan terangkan berkenaan subtopik yang kedua, iaitu susur masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Jadi pada zaman prakolonial, kolonial dan pasca kolonial, jadi etika dan peradaban manusia telah mengalami perubahan yang ketara dalam banyak tempat di seluruh dunia. Jadi nilai dan peradaban yang wujud ni pada setiap zaman dapat disaksikan dengan banyak perbezaan. Jadi ini penjelasan berkenaan etika dan peradaban dalam zaman prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Jadi berdasarkan susur masa prakolonial, jadi zaman negara ini Malaysia masih belum dijajah. Malaysia juga dikenali sebagai tanah Melayu. Jadi mereka sentiasa mempunyai adab, adat rasam dan adat istiadat dalam kehidupan seharian. Jadi benda ni dapat dilihat dalam tingkah laku sama ada secara formal dan ataupun tidak formal dalam kehidupan seharian masyarakat. Jadi perkara tersebut telah diturunkan sejak berabad melalui tradisi, agama dan nilai-nilai peradaban. Jadi proses tersebut berlaku selepas migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu yang menyebabkan adab, adat istiadat dan adat rasam bercampur antara kaum-kaum yang berbeza akibat proses pinjam-meminjam yang menyebabkan ia tersulat dalam masyarakat. Jadi adab ialah perkara yang sentiasa berlaku dalam masyarakat Melayu. Jadi ia juga melambangkan didikan ibu bapa yang mendidik anak-anak mereka di rumah. Selepas itu adat rasam. Adat rasam ialah budaya tradisional yang digunakan dalam majlis. Jadi ia adalah budaya yang diamalkan dalam masyarakat Melayu. Jadi seperti contoh kita dapat lihat dalam adat rasam berkahwin seperti meminang dan merisik. Selepas itu kita juga ada adat istiadat. Jadi ia adalah proses dilakukan dalam majlis formal seperti contoh Majlis Pertabalan Agung. Semasa zaman kolonial pula, ia berlaku semasa zaman negara kita dijajah dari tahun 1511 sehingga tahun 1957. Jadi etika ni telah dibawa dalam berbagai bentuk sebagai contoh pakaian, cara percakapan dan pentadbiran serta ketuanan. Jadi perkara tersebut dapat dilihat seperti cara makan dan cara memberi tanda hormat. Jadi zaman tersebut juga telah kita lihat wujudnya etos, etika dan etiket. Jadi etos ni berasal daripada perkataan etos yang bermaksud semangat, nilai moral, idea dan kepercayaan ciri sesuatu kumpulan yang merangkumi adat serta adab salah satu komuniti masyarakat yang mengamalkannya. Yang kedua ialah etika. Jadi etika ni berasal daripada perkataan ethics. Jadi ia merupakan salah satu cabang falsafah yang menerapkan prinsip akhlak atau sistem moral. Jadi yang ketiga pula ialah etiket. Etiket ni pula berasal daripada perkataan etiket. Jadi ia merupakan peraturan formal yang menerangkan tingkah laku yang betul dan sopan dalam masyarakat. Jadi sebagai contohnya kita dapat lihat etiket dalam cara pemakanan. Dalam Melayu, mereka akan makan menggunakan tangan, manakala dalam kaum bangsa Eropah pula, mereka akan makan menggunakan sudu dan garpu.
Kerana dalam segi pemakaian pula, bangsa Melayu memakai baju Melayu, namun bangsa Eropah memakai baju kot dan suit. Selepas itu, pada zaman pasca kolonial pula, ataupun dikenali sebagai era moden. Jadi, negara kita telah mencapai kemerdekaan dan diiktiraf sebagai Malaysia. Jadi, semasa zaman moden ni, rakyat Malaysia telah memberikan pelbagai versi etika yang telah diterima dalam pelbagai cara atau variasi, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui teknologi. Jadi, apabila kehadiran teknologi ini telah menyebabkan masyarakat lupa akan kepentingan adab yang merupakan suatu warisan yang telah kita amalkan sejak dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izam Hakim bin Ahmad, nombor matrik AA 20123, akan membentangkan tentang kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Menurut sarjana sosiologi yang bernama C. Wright Mills, beliau berpendapat bahawa untuk memahami pembentukan sesuatu masyarakat, ia perlu berdasarkan konsep imajinasi sosiologikal, iaitu penelitian berdasarkan 3 komponen penting, iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi. Kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia terbahagi kepada 3, iaitu melalui sejarah. Dari aspek ilmu sosiologi, sejarah merupakan himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang berkaitan dengan seseorang individu, keluarga, komuniti dan juga masyarakat. Dalam konteks sastra lama, ia bermaksud asal-usul, salah-silah, asal keturunan, susur galur, silah-silah. Secara umumnya, sejarah adalah kajian mengenai masa lampau manusia. Yang kedua iaitu struktur sosial. Struktur sosial merujuk kepada pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan atau kelas yang berlainan susun lapis masyarakat. Ia juga dipanggil sebagai sistem sosial. Yang ketiga iaitu biografi. Biografi merujuk kepada riwayat atau kisah hidup seseorang. Secara amnya, biografi lahir dari struktur sosial dan proses sejarah yang telah mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat. Kembali semula di poin pertama iaitu sejarah. Dengan mempelajari dan meneliti sejarah, kita akan mendapat melihat kembali asal-usul kita di negara kita yang tercinta ini. Dari mana asal-usul kita? Adakah kita berasal di sini atau kita merupakan sebahagian daripada migrasi yang berlaku di alam Melayu pada masa suatu dahulu? Atau adakah kita sebahagian dari proses migrasi luar dari alam Melayu seperti dari China, India, Arab, Eropah atau sebagainya? Bagaimana pula negara ini terbentuk? Apa yang berlaku pada masa suatu dahulu pada negara Malaysia? Kesemua persoalan ini akan terungkai dengan hanya mempelajari sejarah. Yang kedua, struktur sosial. Tahap penghayatan kita terhadap etika dan peradaban di Malaysia adalah berbeza-beza mengikut struktur sosial kita. Struktur sosial wujud dalam semua komuniti sama ada formal atau tidak formal. Oleh itu, memahami dan menghayati lapisan-lapisan struktur sosial akan membolehkan kita menghayati etika dan peradaban kita yang telah terbina, sama ada sedang berlangsung atau pada masa akan datang. Yang terakhir sekali iaitu biografi. Oleh itu, adalah penting untuk kita memahami bagaimana biografi terbentuk oleh sejarah dan sistem sosial di negara kita bagi membolehkan kita mengenali siapa diri kita sekarang ini serta biografi orang yang penting di dalam negara kita. Dalam hal ini, dengan menghayati biografi diri kita sejak lahir hingga kini, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana diri kita telah terbentuk hasil daripada sejarah diri kita dan struktur sosial yang membentuk diri kita pada hari ini.
etika dan peradaban Malaysia terbina di atas etika dan peradaban biografi rakyat negara ini yang teracuan sejak sekian lama. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pada hari ini, kepada semua yang menonton, kita akan masuk topik 4.0 iaitu penghayatan etika dan peradaban, acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan juga biografi ataupun riwayat. So, sebelum kita meneruskan pembentangan, biarlah saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya ialah Haikal Hasif dan saya bernombor ID KA22072. Kita tengok pada pengenalan di mana penghayatan etika dan peradaban adalah konsep yang berkaitan dengan bagaimana seseorang individu tersebut maupun keluarga, komunitas dan masyarakat secara lokal dan global memahami, menghormati dan menerapkan nilai-nilai etika dan budaya dalam kehidupan mereka. Di dalam konsep ini, penghayatan etika dan peradaban berkembang melalui beberapa peringkat atau tingkatan yang mencakup. Yang pertama iaitu peringkat individu, penghayatan etika pada peringkat individu. So, pada peringkat individu, penghayatan etika dan peradaban bererti bahawa setiap orang memiliki tanggungjawab peribadi untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika seperti moralitas, integritas dan tanggungjawab sosial. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang baik dan perilaku yang menghormati hak dan kepentingan orang lain. Kita beralih pula kepada isi yang kedua, iaitu peringkat keluarga. So, peringkat keluarga, penghayatan etika dan peradaban bererti bahawa keluarga memiliki peran penting dalam mendidik anggota keluarga muda tentang nilai-nilai etika dan budaya. Keluarga adalah tempat di mana norma, adat dan nilai-nilai diteruskan dari generasi ke generasi. Pula kepada isi yang ketiga, iaitu peringkat komuniti, di mana pada peringkat komuniti, penghayatan etika dan peradaban bererti bahawa komunitas memiliki norma sosial, aturan dan nilai-nilai kolektif yang dihormati dan diterapkan oleh semua anggotanya. Ini menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Isi yang keempat ataupun isi yang terakhir, di mana pada peringkat masyarakat, sama ada lokal ataupun global, pada tingkat masyarakat yang lebih luas, penghayatan etika dan peradaban bererti bahawa nilai-nilai dan etika yang dihormati oleh komuniti lokal juga harus sejalan dengan nilai-nilai global. Ini berarti berusaha untuk hidup secara harmoni dalam masyarakat global yang semakin berhubung dan multicultural. Berdasarkan isi-isi yang telah saya beri sebentar tadi, ini ialah kesimpulan tersebut, di mana penghayatan etika dan peradaban adalah penting dalam membentuk masyarakat yang adil, bermoral dan juga berkelanjutan supaya masyarakat ni dapat kekal lamalah dalam sesuatu negara ataupun negeri tersebut. Ini melibatkan penghargaan terhadap perbezaan budaya dan keberagamaan serta usaha bersama untuk mencapai keselarasan antara nilai-nilai individu, keluarga, komuniti dan masyarakat global. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Nama saya Nurfarahim Balkis binti Muhammad Nafli. Saya dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, nombor metrik EL22087. Saya dari kumpulan 1 ingin membentangkan part saya, iaitu penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Yang pertama sekali iaitu masyarakat. Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Yang kedua, masyarakat ialah sekelompok manusia yang hidup dan bekerjasama
sehingga mereka dapat mengorientasikan diri dan berfikir sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Yang ketiga, etika dan peradaban menjadi aras untuk menggambarkan tahap perkembangan ketamadunan sesuatu bangsa. Yang keempat, nilai peradaban dalam masyarakat sesebuah negara berbeza mengikut nilai pegangan dan amalan kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Yang kelima, etika dan peradaban sering dikait dengan budi bahasa. Yang kelima, budi bahasa amatlah penting kerana dapat melahirkan masyarakat yang menghormati antara satu sama lain. Yang terakhir, didikan agama dan moral amat diterapkan dalam jiwa masyarakat dengan memperkenalkan budaya yang telah ditelan zaman. Pasaran. Yang pertama, biografi negara yang baik membolehkan hal perekonomian yang melibatkan pasaran berkembang pesat. Yang kedua, aspek ekonomi amat penting bagi mengukuhkan lagi kestabilan sesebuah negara. Yang ketiga, ekonomi juga penting untuk mencorakkan masyarakat setempat. Yang keempat, kestabilan pasaran dan ekonomi sesebuah negara dapat membuka ruang kepada kebolehpasaran. Yang kelima, kebolehpasaran produk negara pada peringkat global juga akan melonjak naik disebabkan oleh nama baik negara dan kepercayaan masyarakat. Yang terakhir, kestabilan negara dapat menarik minat ramai pelabur asing untuk melabur dan secara langsung dapat membantu pembangunan negara. Yang terakhir iaitu negara. Ciri-ciri utama sesebuah negara adalah adanya penduduk, sempadan, kerajaan dan kedaulatan. Yang kedua, dengan adanya ciri-ciri tersebut, negara akan diiktiraf sebagai negara berdaulat dan mempunyai kuasa autonomi dan aspek pemerintahan. Yang ketiga, negara yang dihormati dapat dibentuk dengan biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai nilai peradaban yang baik. Yang keempat, penerapan nilai murni seperti kerjasama, tolak ansur, taat setia, ikhlas, berprasangka baik, tolong-menolong, bersimpati, berfikiran terbuka serta memahami persamaan dan perbezaan dalam kalangan masyarakat. Yang kelima, dalam pembinaan negara Malaysia, beberapa dasar utama negara telah ditetapkan bagi memastikan negara dalam keadaan maju dan sejahtera. Yang kelima, undang-undang memainkan peranan penting dalam membentuk etika dan disiplin dalam kalangan rakyat serta ditakdirkan sebagai peraturan rasmi yang telah digubal dalam pengiktirafan kehakiman, perlembagaan dan perundangan. Yang terakhir, raja-raja serta pemimpin mestilah adil, saksama dan memberikan perlindungan serta menjaga kebajikan rakyat. Sekian daripada saya.